Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya, saya hormati jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat melapangkan sedikit masa cuti kita dengan memperuntukkan ia untuk mendengar perbahasan ilmu. Dan mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini memberikan manfaat kepada pertambahan ilmu kita, seterusnya membawa kepada pertambahan amal saleh kita insya-Allah. Dan seperti yang kita iklankan hadirin dan hadirat, tajuk kita pada pagi ini adalah jagalah Allah. Nescaya Allah jaga kamu. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Sebenarnya hadirin dan hadirat, tajuk ini diambil daripada sebuah hadis yang mana kata-kata ini merupakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Abdullah ibnu Abbas ini, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman. Aku pada suatu hari berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengeluarkan satu faedah daripada kenyataan aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kata Ibnu Abbas. Dan faedah tersebut adalah sama ada Ibnu Abbas berada di belakang Nabi semasa mereka berdua berjalan kaki, Rasulullah di hadapan, Ibnu Abbas di belakang Nabi. Dan sama ada Ibnu Abbas dan Rasulullah menaiki haiwan tunggangan dan Rasulullah berada di depan memandu, manakala Ibnu Abbas berada di belakang sebagai penumpang. Tetapi dalam dua-dua keadaan, hadirin dan hadirat, kedua-duanya menzahirkan adab dan akhlak orang muda berada di belakang orang tua. Dalam erti kata, orang muda ini antara santun dan adabnya kepada orang tua, dia sentiasa mendahulukan orang yang lebih berusia daripada dirinya. Sebab itu Ibnu Abbas duduk di belakang Nabi, menzahirkan akhlak, menzahirkan adab. Mereka tidak mahu mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita pun berjalan dengan orang tua kita, jangan kita terlajak jauh ke depan. Tapi kita kalau boleh seiring ataupun kita belakang sedikit. Yang para ulama keluarkan daripada kenyataan Ibnu Abbas, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang Nabi pada suatu hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut memberikan satu kata-kata kepada Ibnu Abbas. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, wahai anak muda, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku nak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimah, kata Nabi. Beberapa perkataan, beberapa patah kata. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah menjaga kamu. Dan kata-kata Nabi ini menjadi pilihan kita untuk dijadikan sebagai topik perbahasan kuliah kita pada pagi ini. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Dan kita sebutkan kalimah menjaga Allah ni. Apakah yang dimaksudkan dan difahami dengan pernyataan tersebut? Maka kita katakan hadirin dan hadirat, menjaga Allah ni dia terbahagi kepada dua. Hasil daripada pecahan menjaga Allah merujuk kepada menjaga hak-hak Allah. Kita ni ada hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Maknanya hak Allah ke atas diri kita. Dan ada juga hak diri kita ke atas Allah. Tapi kita nak bahaskan bahawasanya ada hak Allah ke atas diri kita ini dan hak tersebut ia terpecah kepada dua bahagian, dua sudut, dua pecahan. Yang pertamanya, hak Allah tersebut adalah dengan kita melaksanakan segala perintah Allah. Dan yang keduanya, hak Allah tersebut kita jaga dengan meninggalkan segala larangan Allah. Maka jadi kalau orang tanya kita, apa makna sebenar menjaga Allah? Jawapannya, menjaga hak-hak Allah. Bagaimana cara menjaga hak Allah? Terbahagi kepada dua. Pertama, melaksanakan segala perintah dan suruhan Allah. Yang keduanya, meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Dan kita nak sebut bahawasanya menjaga perintah Allah ini, ia mencakupi perintah Allah pada dua hukum. Manakala meninggalkan larangan Allah pula, ia juga terpecah kepada dua hukum. Yang pertamanya, kita menjaga hak Allah dalam erti kata melakukan segala perintah Allah tu, perintah Allah yang wajib, perintah Allah yang hukumnya sunat. Kedua-duanya kita kena jaga. Dan cara menjaganya adalah dengan melaksanakannya. Jadi kita melaksanakan hak-hak Allah yang diwajibkan ke atas diri kita dan yang disunatkan ke atas diri kita. Kerana wajib dan sunat kedua-duanya sama dari sudut kedua-duanya dituntut. Jadi tidak betul pada falsafah kefahaman sebahagian masyarakat benda sunat tak ada masalah dia tinggal. Bukan, tidak ada masalah. Ada masalah. Kerana itu dia ingat yang dia perlu buat hanyalah yang wajib sahaja. Salah. Sebenarnya yang dia perlu buat adalah yang wajib juga ibadat-ibadat yang sunat. Cuma perbezaannya di antara yang wajib dan yang sunat ni, kalau meninggalkan yang wajib, hukumnya haram. Natijahnya berdosa. Manakala meninggalkan yang sunat, hukumnya makruh. Natijahnya tidak berdosa. Jadi kita kena jelas. Maka kita katakan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, bahawasanya kadang-kadang masyarakat kita ni mengabaikan ibadah-ibadah sunat. Kadang ditanya kenapa tidak buat salat qabliyah dan ba'diyah. Maka dijawab, bukankah ini salat sunat sahaja? Hari-hari tak buat salat qabliyah, salat ba'diyah atas alasan ia sunat. Yang ni masalah sebenarnya. Bukan ini adalah satu alternatif, satu option, tidak. Tapi ia adalah satu tuntutan. Satu tuntutan. Qabliyah dan ba'diyah adalah keduanya tuntutan yang mengiringi salat fardu. Jadi kita kena buat. Kita kena lazimkan diri kita melakukan salat sunat qabliyah dan ba'diyah untuk salat-salat fardu yang padanya ada qabliyah dan ba'diyah. Jadi sebab itu kita katakan, ia juga meliputi kalau kita salat fardu di rumah pun. Kadang-kadang ada orang kalau dia pergi masjid, salat berjamaah di masjid, baru dia buat qabliyah dan ba'diyah. Tapi kalau katakan dia salat fardu di rumah dia, maka dia tak buat pun qabliyah dan ba'diyah. Sedangkan tuntutan qabliyah dan ba'diyah ni ada pada setiap salat fardu, baik kita lakukan ia di masjid, ataupun kita lakukan ia di rumah, ataupun kita lakukan ia di pejabat dan di mana-mana sahaja tempat pelaksanaannya.
Qabliyah dan Ba'diyah dituntut dalam erti kata hukumnya sunat. Jadi itu pun termasuk dalam menjaga hak Allah. Bukan kita nak kata jaga hak Allah ni sembahyang fardu sahaja. Tidak. Puasa fardu sahaja tidak sematanya. Walaupun itu pun betul, tapi tidak memadai dan tidak mencukupi semata yang fardu. Begitu juga kadang kita tanya kenapa Tuhan tidak melakukan contoh. Berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Tasu'a, pada hari Ashura, 9 dan 10 Muharram itu, maka dia pun menjawab dengan jawapan dia, bukankah itu sunat sahaja? Maka dia pun tinggalkan, tidak melakukan. Tak betul. Kerana perkara-perkara sunat dituntut kita buat. Maka kita ni dituntut melaksanakan puasa Arafah. Kita ni dituntut, khususnya bagi orang yang tidak mengerjakan haji, itu kena teliti sedikit. Kita dituntut melakukan puasa Tasu'a, puasa Ashura, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kalau puasa 6 hari fadilatnya kata Nabi SAW, man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahar. Siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. 1. Fadilat puasa Ashura pula, Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah. Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang sebelumnya. Dan berpuasa pada hari Tasu'a pula, iaitu pada 9 Muharram, ada hadisnya walaupun Nabi tak pernah melakukannya. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau aku masih hidup pada tahun akan datang, nescaya pasti aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Jadi kita dituntut puasa Ashura 10 Muharram, kita dituntut puasa Tasu'a pada 9 Muharram. Kita dituntut berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal dan puasa Zulhijjah. Yang saya maksudkan adalah puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah berdasarkan hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Dalam erti kata, diampunkan dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Allahu Akbar. Besar pahala bagi orang yang melakukan puasa pada hari Arafah. Jadi kita tidak galakkan untuk ditinggalkan segala amalan sunat. Kerana apa? Kerana rugi pahala. Kadang-kadang saya tengok ada satu trend masyarakat kita ni. Dia tanya soalan berkait dengan salat. Dia kata, Ustaz, kalau kita salat tak baca doa iftitah, salat sah kan? Betul. Dia kata, Ustaz, kalau kita salat kita tak baca surah selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama, pada rakaat kedua, sah tak salat kita? Itu persoalan dia. Dia kata, Ustaz, kalau kita semasa kita rokok, semasa kita sujud, kita tak baca pun Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, sahkan salat kita? Jadi untuk persoalan-persoalan ni, orang yang belajar fiqh, dia akan tahu. Salat ada rukun, salat ada sunat. Rukun tu hukumnya wajib, meninggalkannya haram, meninggalkannya membatalkan salat, menjadikan salat tidak sah. Adapun ibadah sunat di dalam salat, baik ucapan, baik perbuatan, ini tidak membatalkan salat. Maka baca doa iftitah sunat, bacaan surah selepas Al-Fatihah sunat, zikir-zikir semasa rokok, semasa i'tidal, semasa sujud, semasa duduk di antara dua sujud, hukumnya adalah sunat. Maka meninggalkan yang sunat tidak membatalkan salat, cuma merugikan pahala salat. Ini kita kena clear bahawasanya salat kita bukan semata antara sah dan batal sahaja. Salat juga mencakupi rugi dan untung. Kan Quran kata wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia rugi.
Rugi dan untung ni biasanya diguna pakai dalam bisnes, dalam perniagaan. Ada perniagaan yang untung, ada perniagaan yang rugi. Kita ni apakah yang menghalang kita daripada mengguna masa-masa kita mendirikan salat daripada memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat dalam salat? Kenapa yang kita nak abaikan doa iftitah, nak abaikan bacaan surah selepas Fatihah? Sepatutnya kita kena dapatkan kerana nak dapat keuntungan pahala. Betul, dia kalau kita tak baca pun tidak membatalkan salat, tetapi rugi pahala. Kita kena dengar istilah rugi pahala. Meninggalkan ibadah sunat rugi pahala. Sebab tu kita kena lazimi. Kerana itu kalau kita boleh teliti, ada satu hadis kursi daripada Nabi SAW yang baginda riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kata, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb, kata Allah. Sesiapa yang memusuhi para wali aku, maka aku isytihar, aku telah mengizin peperangan berlaku terhadap dirinya. Maknanya Allah isytihar perang kepada orang yang memusuhi dan menyakiti para awliya illah, para wali-wali Allah. Kemudian Allah terus kata, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada aku yang lebih aku suka berbanding dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah yang aku fardukan. Jadi Allah ni, kalau kita nak dekatkan diri dengan Allah, cara yang paling Allah suka adalah kita menjaga ibadah fardu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat yang wajib, ibadah haji bagi yang berkemampuan. Ini kalau kita jaga ni, perkara inilah yang paling Allah suka dalam proses hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian disebutkan juga oleh Allah dalam hadis yang sama. Allah kata, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-Ku ini mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah sunat sehinggalah aku sayang kepada dirinya. Sehingga aku sayang kepada dirinya. Jadi maknanya kalau kita ni nak menjaga hak Allah, bila kita kata ihfazillaha, jagalah Allah. Jaga hak Allah tu dengan melaksanakan tuntutan yang dua ni. Ibadah wajib, ibadah sunat. Jadi kita katakan sentiasalah seorang hamba itu mendekatkan dirinya dengan Allah, menerusi ibadah-ibadah sunat sehingga Allah sayang dia. Jadi ada orang tanya, Ustaz, bagaimana saya nak dapat kasih sayang Tuhan? Nak dapat kasih sayang Allah, banyakkan ibadah-ibadah sunat. Banyakkan ibadah-ibadah sunat. Seperti doa, seperti zikrullah, seperti bacaan Quran, seperti salat qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir, salat tahajud. Ini semua ibadah-ibadah sunat. Puasa pada bulan Syawal dan seumpamanya. Puasa pada bulan Sya'ban. Puasa pada bulan Allah seperti bulan Muharram. Ini semua ibadah-ibadah sunat. Dan kemudian apa implikasinya kalau Allah sayang seseorang? Maka kita kata Allah ni, dalam hadis yang sama Allah kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Yang membawa maksud, dan apabila aku sayang kepada seseorang hamba-Ku, maka Allah akan memandu, Allah akan memimpin, Allah akan menunjuk arah dan memberikan ketepatan kepada pendengaran kita, kepada penglihatan kita, kepada tangan kita, kepada kaki kita. Allah jaga keempat-empat perkara ini, Allah pandu keempat-empat perkara ini, pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Dan Allah menjaganya daripada kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki. Allah akan jaga, Allah akan pandu arah. Siapa kata ni?
Allah kata dalam hadis kursi yang saya baca tadi. Kemudian disebutkan dalam sambungan yang terakhir, Allah mengatakan, wa in ista'adzani ataupun wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa in ista'adzani la'u'izannahu. Kalau si fulan ni yang melakukan ibadah fardu, memperbanyak ibadah-ibadah sunat, kalau dia berdoa sahaja kepada aku akan kurniakan segala permintaannya. Allahu Akbar. Dan sekiranya dia memohon perlindungan kepadaku, nescaya aku akan lindungi dirinya daripada segala musibah, kesulitan, kesukaran dan kesusahan. Jadi sebab itu kita nampak kaitannya kalau kita menjaga tuntutan Allah, yang wajib, yang sunat. Itu pertama. Yang kedua tadi saya kata ada kategori yang kedua dari sudut kita menjaga hak Allah ni pada perkataan ihfazillaha, jagalah Allah, kita menjaga hak Allah untuk tidak kita bermaksiat kepada Allah. Melakukan segala suruhan Tuhan yang wajib, yang sunat, meninggalkan segala larangan Tuhan yang haram, yang makruh. Haram dan makruh keduanya sama daripada sudut kedua-duanya dilarang dan ditegah kita daripada melakukannya. Cuma perbezaannya adalah melakukan yang haram menatijahkan dosa kepada Allah. Manakala kalau kita melakukan perkara makruh, ia tidak menatijahkan dosa. Tidak menatijahkan dosa. Jadi perkara-perkara haram, perkara-perkara wajib, perkara sunat, perkara makruh ni daripada mana kita dapat hukumnya? Daripada Quran dan sunnah. Betul daripada Quran dan sunnah, cuma dari sudut perbahasan yang lanjut, para ulama menggunakan kaedah-kaedah fiqh, ilmu usul fiqh untuk istimbat hukum, untuk keluarkan hukum. Jadi kita berhajat kepada kenyataan para ulama. Para ulama akan menentukan perbuatan ini, larangan ni merujuk kepada haram ke merujuk kepada makruh. Para ulama akan menentukan arahan ini wajib ke sunat. Sebagai contoh, Quran saya nak kongsikan sedikit. Quran kata, wahai orang yang beriman, apabila diseru, dikumandangkan azan untuk salat berjamaah, merujuk kepada salat Jumaat, fas'au ila zikrillah, pergilah kamu melakukan zikrullah, merujuk kepada menghadiri salat Jumaat, khutbah dan salat. Kemudian fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, apabila kamu telah selesai mendirikan salat fardu Jumaat, Allah kata, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Dan carilah kurniaan Allah, cari rezeki Allah. Maka kedua-dua ayat ni, fantashiru wabtaghu, adalah fi'lul amar, kata perintah, kata suruhan, kata arahan. Dan ulama-ulama kita mengatakan al-amru yufidul wujub, kata arahan, kata perintah membawa hukum wajib. Jadi kita nak tanya, apakah hukum berjual beli, apakah hukum bekerja, apakah hukum mencari rezeki selepas kita selesai salat Jumaat? Adakah dia jadi wajib? Kalau orang balik rumah, orang makan, orang tak bekerja, adakah haram? Jadi kita berhajat kepada pendapat para ulama. Macam mana para ulama mengulas dan menghuraikan arahan dan suruhan tersebut? Maka kita kata semua perintah yang datang selepas larangan, mula-mula kan Allah kata jangan berjual beli. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Tinggalkan jual beli ketika azan Jumaat berkumandang. Jadi ulama kata setiap perintah yang datang selepas larangan membawa kepada hukum sebelum larangan. Sebelum salat Jumaat, berjual beli hukumnya adalah harus. Maka selepas salat Jumaat, maka berjual beli, mencari rezeki, berniaga, hukumnya juga adalah harus. Dia tak bawa kepada hukum wajib. Jadi ini adalah siapa yang menjelaskan? Para ulama yang menjelaskan berdasarkan ilmu usulul fiqh. Berdasarkan ilmu usul fiqh. Jadi kita kena tahu perbuatan ni apa hukumnya. Wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh.
Ada orang kata macam mana nak tahu Ustaz, kami tak boleh memahami Al-Quran secara sendiri. Kita kata rujuk para ulama. Rujuk para ulama. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahlul zikir, kepada ahlul ikhtisas, kepada para ulama yang berkepakaran dalam bidang masing-masing, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Jadi kita tak tahu tentang perbuatan ni hukumnya apa, wajib ke sunat, haram ke makruh, rujuk para ulama. Jadi maknanya di sini, kalau kita dimaksudkan menjaga hak Allah, menjaga Allah, maka kita turut meliputi meninggalkan perkara yang Allah haramkan dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh hukumnya. Meninggalkan perkara yang makruh hukumnya. Banyak perkara yang makruh, tetapi kalau saya nak kongsikan kaedah yang mudah untuk kita faham hadirin dan hadirat. Wajib lawannya haram, sunat lawannya makruh. Macam tu sahaja cara kita nak memahaminya. Bahawasanya meninggalkan yang wajib adalah haram hukumnya. Meninggalkan yang haram adalah wajib hukumnya. Jadi meninggalkan yang sunat hukumnya makruh. Kalau kita meninggalkan yang makruh hukumnya adalah sunat. Itulah cara asas untuk kita memahaminya. Jadi kalau orang tanya, apakah hukum dengan sengaja memang meninggalkan salat qabliyah dan ba'diyah? Dia jatuh kepada makruh. Iaitu perbuatan yang tidak disukai kalau kita ini meninggalkan perbuatan yang sunat sebenarnya. Tambahan pula sunat itu sunat yang muakkad. Sunat yang muakkad adalah rawatib qabliyah dan ba'diyah itu. Salat witir dan seumpamanya. Jadi itulah maknanya kita disifatkan sebagai menjaga hak Allah. Dalam bahasa yang mudah, menjaga hak Allah adalah meliputi melakukan segala perintah Allah yang wajib, yang sunat, meninggalkan segala larangan Allah yang haram, yang makruh. Dan nama lain bagi menjaga hak Allah adalah taqwa. Nama lain bagi menjaga hak Allah adalah amalan saleh. Nama lain bagi menjaga hak Allah adalah zikrullah. Nama lain bagi menjaga hak Allah adalah al-istiqamah. Semua ni adalah sinonim, hampir sama sahaja maknanya. Tidak terdapat perbezaan yang ketara antara keempat-empat kalimah dan perkataan tersebut. Taqwa, amal saleh, zikrullah, istiqamah. Ia hakikatnya adalah perkara yang sama. Dan kita katakan keempat-empat ini juga dinamakan sebagai menjaga Allah. Menjaga Allah. Dalam arti kata menjaga hak-hak Allah. Kemudiannya hadirin dan hadirat, bila kita kata jagalah Allah, nescaya Allah menjaga kamu. Yang ini adalah sesi yang kedua. Sesi pertama kita dah selesai, jagalah Allah. Dan kita telah faham apakah makna sebenar penjagaan Allah tu. Jadi kita dah jelas dan kita nak pergi kepada sesi yang kedua. Iaitu Allah akan menjaga kamu. Allah akan menjaga kamu. Apa pula makna Allah menjaga kita? Maka kita katakan jawapannya Allah menjaga kita dalam arti kata Allah menjaga hak-hak kita ke atas diri Allah. Sebenarnya hak kita ni ke atas diri Allah ni adalah untuk Allah ampunkan dosa kita dan untuk Allah bantu dan tolong kita, tetapi bersyarat selama kita membantu dan menolong Allah. Itulah maknanya ihfazillah yahfazka, awak jaga Allah, Allah jaga kamu. Tapi kalau awak ni tidak menjaga Allah, dalam arti kata Allah suruh kamu buat yang wajib, kamu tak buat, Allah larang kamu buat yang haram, kamu buat, itu tidak menjaga hak Allah, maka Allah tidak akan menjaga kamu. Banyak contoh-contoh yang kita boleh istinbat. Kita boleh keluarkan daripada nas Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita kena jaga hak Allah ni, tetapi dalam keseluruhan hidup kita. Semasa kita senang, semasa kita susah. Semasa kita muda,
semasa kita tua. Semasa kita kaya, semasa kita miskin. Semasa kita lapang, semasa kita sempit. Semasa kita sihat, semasa kita sakit. Kita jaga hak Allah. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang lain, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenallah Allah semasa kamu senang. Ya'rifuka fi syiddah. Nescaya Allah akan mengingati kamu, Allah akan mengenali kamu semasa kamu susah. Dan ucapan Nabi ni SAW adalah ucapan yang sangat-sangat bermanfaat untuk diamalkan dan diambil berat oleh kita semua hadirin dan hadirat. Sangat-sangat bermanfaat dan perlu dititik beratkan oleh setiap dalam kalangan kita ini. Kita ambil beberapa contoh, kisah dan teladan. Yang Quran rakamkan, yang Quran ceritakan bahawasanya setiap dari kalangan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, menjaga hak Allah semasa mereka dalam keadaan senang dan sihat, maka saat mereka diuji dengan kesusahan dan kesulitan, Allah ingat mereka dan Allah jaga mereka. Kalau kita lihat kepada Al-Quran, kita akan dapati satu hakikat bahawasanya manusia ini memang akan sentiasa diuji dalam hidup dia. Allah kata dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji kamu. Siapakah dari kalangan kamu yang paling baik amalan dia? Jadi hidup dan mati adalah ujian. Dan ujian ni pula, ia datang dalam dua bentuk. Quran kata, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, kata Allah. Dan kami akan menguji mereka, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ, dengan kebaikan-kebaikan. وَالسَّيِّئَاتِ, dengan keburukan-keburukan. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Allah. Jadi itu yang kita katakan bahawasanya ujian, ia datang dalam dua bentuk, kesenangan, kesusahan. Apabila kita senang, Allah nak uji kita sama ada kita syukur atau kufur dengan kesenangan tersebut. Dan apabila kita ini diuji dengan kesusahan, Allah nak tengok sama ada kita bersabar atau tidak sabar. Jadi kedua-dua itulah yang kita katakan ujian yang kita kena hadapi. Ada orang kata saya nak jadi baik kerana kalau jadi baik hidup senang sahaja. Tak betul. Hidup orang baik ke, orang jahat ke, para ulama ke, anak murid ke, guru ke, siapa sahaja, hidup dia pasti akan diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Para ulama pun diuji dengan kesusahan. Para nabi pun diuji dengan kesusahan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, kata Nabi. Manusia yang paling berat kena uji adalah para nabi. Bukan para nabi tak diuji, para nabi diuji juga. Bukan nak kata kalau kita jadi orang soleh, orang bertakwa, hidup kita tak pernah merasa susah. Tak betul. Hidup orang bertakwa, orang soleh itu pun susah juga. Cuma apakah perbezaan antara kesusahan yang dialami oleh orang yang bertakwa dengan kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah? Perbezaannya adalah apabila orang yang bertakwa diuji dengan kesusahan, Allah akan tolong dia dan permudahkan urusan dia dan keluarkan dia daripada jalan kesulitan tersebut. Manakala apabila orang yang tidak bertakwa kepada Allah berada di dalam kesusahan, Allah akan kekalkan dia dalam kesusahan. Allah tidak membantunya dan Allah tidak menolongnya. Kerana itu Allah sebut di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dirinya jalan keluar daripada setiap kesulitan. Bukannya orang bertakwa ni tak ada kesulitan, dia ada. Cuma apabila dia berada dalam kesempitan, kesulitan, kesukaran, kesusahan, Allah akan memberikan jalan keluar kepada dirinya
melepasi dan mengeluarkan diri daripada permasalahan tersebut. Sebab itu kita tengok berkenaan dengan 3 orang Nabi yang dirakamkan di dalam surah Al-Anbiya. Yang pertamanya, walaupun sebelum daripada itu ada kisah Nabi Nuh, tapi yang saya nak cerita adalah 3 orang Nabi. Yang pertamanya adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Yang keduanya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Yang ketiganya adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Ayyub ni kita tahu, Nabi Allah, orang bertakwa, orang beriman. Sentiasa ibadat kepada Allah, sentiasa ingat Allah, sentiasa zikrullah. Manakala begitu juga dengan Nabi Yunus, begitu juga dengan Nabi Zakaria. Tetapi ketiga-tiga Nabi ini diuji oleh Allah. Setiap mereka mengalami ujian yang berbeza-beza. Nabi Ayyub diuji dengan sakit pada tubuh badannya, pada jasadnya. Sehingga jasadnya hanya tinggal tulang disebabkan sakit tersebut. Keluarga lari, anak-anak lari, isteri lari. Berat ujian dia. Lalu Nabi Ayyub ni, Quran kata dalam surah Al-Anbiya itu, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, anni massani ad-dur, sesungguhnya aku ini telah ditimpa kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan kau wahai Allah adalah Tuhan yang maha penyayang dari kalangan yang penyayang. Bila Allah sebutkan tentang kenyataan itu, tentang doa itu, maka Allah kata dalam ayat yang berikutnya, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Kami mustajabkan doanya dan kami angkat segala penyakit yang ada pada dirinya. Maknanya Allah sembuhkan. Jadi dia doa, Allah mustajab. Kerana apa agak-agak? Kalau kita nak teliti, tadabbur kepada nas Quran ini. Begitulah juga yang berlaku kepada Nabi Yunus. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayh. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Nabi Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, lalu dia menyangka yang Allah tidak dapat mengambil tindakan ke atas perbuatannya itu, ataupun Allah tidak akan mengambil tindakan terhadap perbuatannya itu, maka Nabi Yunus pun berdoa dalam kegelapan. Dan berdoa dalam kegelapan ni merujuk kepada 3 kegelapan. Yang pertamanya kegelapan perut ikan Nun, yang keduanya adalah kegelapan malam, dan yang ketiganya adalah kegelapan lautan. Kerana itu Allah kata fanada fi dhulumat. Az-zulumat adalah plural, kata banyak, kata jamak. Jadi ada 3 kegelapan di situ. Dan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Maha suci kamu. Sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Doa Nabi Yunus. Dan satu ayat berikutnya Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Kami mustajabkan doanya dan kami selamatkan dia daripada malapetaka yang menimpanya. Demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Walaupun Nabi Yunus dia kata aku ni minaz zalimin, dari kalangan orang yang zalim. Maksud zalim di situ adalah menzalimi diri sendiri dengan kesalahan dan kesilapan yang dia lakukan. Tapi Allah kata wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah kata Nabi Yunus adalah al-mu'minun, dari kalangan orang yang beriman. Dan kalau kita nak kaitkan pula dengan ayat 143, 144 daripada surah As-Saffat, Allah mengatakan, mensifatkan keadaan Yunus alaihi salam ini,
Allah kata, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Nabi Yunus ni dia tidak tergolong dalam kalangan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, nescaya dia akan kekal duduk di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat, kata Allah. Jadi apa yang menyelamatkan Nabi Yunus daripada berada dalam perut ikan sampai kiamat? Yang menyelamatkan dia adalah tasbih. Dan tasbih ni adalah amalan saleh. Tasbih adalah zikrullah. Tasbih adalah ketaatan kepada Allah. Dalam erti kata Nabi Yunus menjaga hak Allah ke atas dirinya. Sentiasa melakukan tuntutan-tuntutan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita kena lazimkan. Basahkan lidah dengan zikrullah. Biar lidah kita ni basah dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Allah kata, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau dia tak tergolong dalam kalangan orang yang banyak bertasbih, nescaya dia akan kekal selamanya sampai kiamat dalam perut ikan tersebut. Tapi Allah mustajabkan doanya dan Allah selamatkan dia daripada kesulitan. Jadi apakah yang menjadi faktor mustajab doa dia ni? Kita nak teliti, kita nak tadabbur. Dan yang ketiganya Nabi Zakaria alaihi salam. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria apabila dia berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, jangan kau tinggalkan aku bersendirian sedangkan kau adalah sebaik-baik pemberi waris." Nabi Zakaria ni keadaan dia ada dua. Yang pertama, dia telah sangat lanjut usia dan umurnya. Yang keduanya, isterinya tidak dapat melahirkan zuriat. Jadi dia berdoa kepada Allah, "Rabb, wahai Tuhan, la tadharni fardan." Jangan kau tinggalkan aku, kau biarkan aku secara bersendirian. Maksud bersendirian di situ tanpa zuriat, tanpa waris. Dan dia kata, "Wa anta khairul warithin." Kau adalah sebaik-baik pemberi waris, pemberi zuriat. Dan satu ayat kemudiannya Allah kata, "Fastajabna lahu." Kami mustajabkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Kami kurniakan kepadanya seorang anak lelaki bernama Yahya. Yahya ibnu Zakaria alaihi assalam. Kedua-duanya adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak tahu kenapa yang Allah boleh tolong mereka bertiga ni ketika mereka dalam kesusahan. Apa rahsianya? Adakah doa mereka ni mustajab ketika mereka susah hanya semata kerana mereka itu Nabi? Maknanya, adakah doa mereka tu mustajab disebabkan kenabian mereka? Kita kata tak. Di penghujung muka surat daripada surah tersebut, surah Al-Anbiya itu, tuan-tuan cuba tengoklah ayat 81, 82, 83, 84. Maka Allah mengatakan, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Kata Allah. Mereka ada 3 ciri. Dan 3 ciri ini kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul pun boleh buat. Kita orang Islam biasa pun boleh buat. Jadi kalau kita ni nak supaya kalau kita susah, Allah mustajab doa kita dengan segera, kita kena buat 3 benda ni. Apa dia 3 benda tu? Yang pertamanya, mereka ini kata Allah, yusari'una fil khairat. Bersegera melakukan kebaikan. Yang ni kita boleh buat. Bersegera melakukan kebaikan. Kalau boleh salat segera pada awal waktu, bukan salat laju-laju. Itu bukan bersegera melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan ni maknanya kalau kita ni nak hadir ke masjid, contoh. Ada orang hadir ke masjid selepas iqamah. Ada orang hadir ke masjid selepas azan. Ada orang hadir ke masjid sebelum azan.
Jadi kalau kita bersegera melakukan kebaikan tu, hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Sehingga kata para ulama salaf, inna min tawqiris salah an ta'tiya qabla al-azan. Antara perbuatan memuliakan salat, seseorang itu mendatangi masjid sebelum azan berkumandang. Itu tawqirus salah, memuliakan salat. Jadi kita katakan segera melakukan kebaikan. Yang keduanya, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Mereka berdoa kepada kami ni, kata Allah, dengan penuh pengharapan dan penuh rasa takut. Maknanya mereka berharap semoga doa tu dimustajab dan mereka khawatir, risau yang doa tu diabaikan. Dan dalam masa yang sama, raghaban wa rahaba juga membawa erti berdoa kepada Allah ketika senang, ketika susah. Itu ciri yang kedua. Dan yang ketiganya adalah wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Mereka khusyuk kepada kami. Dan khusyuk ni maknanya ibadah yang dilakukan dengan tunduk jantung hati berserta dengan tunduk kerendahan jiwa kita. Maknanya bukan semata kepala tunduk ke bawah, memandang ke tempat sujud semasa salat. Tapi yang lebih penting daripada itu, jantung hati ini tunduk kepada Allah. Tak fikir benda lain, tak ingat benda lain, tak fokus kepada benda lain. Jantung hati tunduk kepada Allah. Itu khusyuk dalam beribadat. Jadi oleh kerana itu, ketiga-tiga hal ini dilakukan oleh mereka. Tapi Allah menggunakan istilah kanu. Kalau tuan-tuan perasan. Innahum kanu. Mereka ini dahulunya. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka ini kanu. Dan itu menunjukkan bahawasanya kanu tu bila? Maknanya sebelum Nabi Ayub sakit. Sebelum Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Sebelum Nabi Zakaria diuji dengan ketiadaan anak. Maknanya mereka ni sebelum itu mereka banyak ingat Allah, bersegera melakukan kebaikan, berdoa semasa senang dan susah, khusyuk dalam beribadah. Jadi bila susahnya mereka bertiga, Allah mustajabkan doa mereka. Kerana apa? Kerana ketika mereka senang, mereka ingat Allah. Dan bila mereka diuji dengan kesusahan, Allah ingat mereka. Itu maknanya. Itu makna yang sebenar. Inilah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah semasa kamu senang, nescaya Allah akan mengingati kamu semasa kamu susah. Dan makna yang berlawanan daripada kenyataan ini, kalau kita jaga hak Allah semasa kita senang, Allah akan menjaga hak kita semasa kita susah. Allah bantu, Allah tolong, Allah berikan perlindungan. Macam hadis kursi yang kita baca tadi. Kalau aku sayang kepada seseorang hamba-Ku, apa sahaja yang dia minta, aku akan bagi. Dan apa sahaja perlindungan yang dia pohon perlindungan, aku akan lindungi dirinya daripadanya. Tapi nak dapat tu kena jadi wali Allah dahulu. Dan wali Allah adalah golongan yang bertakwa kepada Allah. Yang melazimi ibadah fardu, yang melazimi ibadah-ibadah sunat. Itu para wali Allah. Dia bukan semata macam orang kita duk cerita benda pelik-pelik. Wali Allah dalam laut lah, jumpa Fir'aun. Ini semua benda-benda pelik. Tapi kita berpada dengan apa yang Quran kata, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya para wali Allah tu tak ada rasa takut, tidak berduka cita pada diri mereka. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Itulah sebenar-benar wali Allah. Siapa sahaja yang mempunyai ciri mukmin, ciri bertakwa, maka dia wali Allah. Dan wali Allah adalah golongan yang mendapatkan an-nusratu wal mahabbah daripada Allah. Pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Sebab tu Allah sayang dia, Allah bagikan panduan kepada 4 perkara yang saya sebut tadi. Allah berikan petunjuk, taufik, ketepatan kepada jalannya. Dan Allah tolong dia semasa dia susah.
Dan secara berlawanannya, kalau orang yang tidak menjaga hak Allah semasa dia senang, maka Allah juga tidak akan menjaga hak dirinya semasa dia susah. Inilah yang kita kena faham dan kita kena praktikkan dan jadikan pedoman dan panduan hidup. Bahawasanya kalau kita sihat, kita lupakan Allah, kita abaikan Allah dengan bermaksiat kepada Allah, maka semasa kita sakit, Allah akan lupakan kita, Allah akan abaikan kita. Na'udzubillahi min zalik, daripada pengabaian dan peninggalan Allah Ta'ala terhadap diri kita ni. Sebab itu hadirin dan hadirat, kita nak teliti kepada satu nas Quran dalam surah Taha, yang mana Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sesiapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, maka sesungguhnya buat dirinya kehidupan yang sempit. Itulah maknanya kalau kita abaikan Allah, Allah abaikan kita. Kalau kita tak ingat Allah, maka Allah tak peduli pun kepada kita. Allah kata apa dalam surah Taha ni, siapa berpaling daripada zikir kepada aku, fa inna lahu ma'isyatan danka wal a'yadzu billah, buat dirinya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit tu susah, serba tak kena, serba tak selesa. Buat itu tak menjadi, buat ini tak menjadi, kita kena muhasabah. Apa faktornya? Faktornya berpaling daripada zikrullah. Dan ayat ini telah ditafsir oleh seorang mufassir yang bernama Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, ataupun nama lainnya Al-Jami' li Ahkamil Quran itu, yang mana Al-Imam Al-Qurtubi dia mentafsirkan ayat وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي أي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِي وَتِلَاوَةِ كِتَابِي. Siapa yang berpaling daripada agamaku dan siapa yang berpaling daripada membaca kitabku, yakni Al-Quran. Maknanya kalau dia berpaling daripada agama Allah, dia berpaling daripada pembacaan Quran, Allah akan menjadikan hidup dia sempit. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Allah akan jadikan hidup dia sempit. Sebab apa? Sebab berpaling daripada baca Quran. Jadi kalau ada orang mengadu permasalahan kepada kita, dia kata hidup saya ni tak senang lah. Serba tak kena. Tak tenang. Buat itu tak jadi, buat ini tak jadi. Maka kita cuba tanya dia dengan cara yang paling sopan. Bagaimana hubungan awak dengan Al-Quran? Awak baca Quran ke tidak? Kalau awak tidak baca Quran selama hari ini, no wonder. Tak pelik kalau itu berlaku pada diri awak. Kerana kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kalau kita abaikan Allah, Allah abaikan kita. Termasuk mengabaikan Allah adalah mengabaikan kalamullah, iaitu Al-Quran. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat para penonton yang saya hormati, kalau kita mengabaikan pembacaan Quran, hidup sempit. Tapi dalam surah Ar-Ra'd, Allah mengatakan, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, jantung hati akan menjadi tenang. Maknanya kalau kita nak mencapai ketenangan dalam hidup, baca Quran. Baca Quran. Kita dapat ketenangan dalam kehidupan kita ini. Dan saya nak pergi kepada perbahasan. Bila Allah kata siapa berpaling daripada agamaku, buat dirinya kehidupan yang sempit, dalam erti kata kalau dia tidak mengabaikan ataupun tidak melakukan perintah Allah, dia mengabaikan perintah dan suruhan Tuhan, Allah abaikan dia. Dan ada kisah yang dirakamkan oleh Allah berkenaan dengan Fir'aun. Yang mana Fir'aun ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, apabila disifatkan dalam surah Yunus ayat yang ke-91 itu, Allah cerita yang mana
kisah berlaku antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Bahawasanya Nabi Musa ini dia melarikan dirinya daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Nabi Musa bersama dengan baginda adalah pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Dan Fir'aun dan bala tenteranya itu pun datang mengejar Nabi Musa alaihi salam. Tapi berlakulah apa yang telah berlaku apabila terbelahnya lautan. Dan Nabi Musa juga melepasi lautan tersebut bersama dengan pengikutnya. Dan apabila Fir'aun ingin melalui jalan yang sama, ingin melepasi lautan yang sama, di pertengahan itu Allah tutup lautan tersebut. Maka lemaslah Fir'aun dan bala tenteranya. Cuma pada waktu itu Fir'aun belum mati. Dalam suasana genting, dalam suasana sukar yang dia hadapi, dalam kelemasan di lautan, Fir'aun dia berkata pada waktu itu, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dalam surah Yunus tadi. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku tergolong dalam kalangan orang-orang Islam. Siapa dia yang kata ni? Yang katanya adalah Fir'aun. Cuma kita nak teliti, Fir'aun beriman dan mengucap kata-kata keimanan tu masa dia senang ke masa dia susah? Jadi dia hanya mengucapkannya semasa dia senang. Maka Allah tak tolong dia. Allah abaikan dia. Allah tenggelam dan lemaskan dia. Na'udzubillahi min dzalik, daripada kehinaan seperti itu. Tapi kalau semasa dia senang, semasa dia di puncak kuasa, puncak kekayaan, yang dia pernah sebut adalah ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Contoh. Jadi kita katakan, oh, semasa senang awak sombong. Semasa senang awak lupakan Allah. Jadi bila dia susah, Allah juga akan mengabaikan dia, membiarkan dia. Jadi itulah yang kita katakan bahawasanya kita nak semoga Allah tolong kita masa kita diuji dengan kesusahan dan kesulitan. Maka kita kena tolong diri kita sendiri dengan menjaga hak-hak Allah dalam kehidupan. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, dalam sesi yang terakhir, bahagian yang ketiga, saya nak kongsikan berkenaan dengan bagaimanakah Allah menjaga kita yang menjaga Allah. Bagaimanakah konsep jagaan tersebut? Kita kata begini. Yang pertamanya adalah Allah menjaga kita tadi dalam situasi yang saya sebutkan itu tadi. Dalam erti kata apa? Dalam erti kata semasa kita susah, Allah akan tolong kita. Itu yang maknanya Allah jaga kita. Tapi daripada satu sudut yang lain, Allah juga menjaga kita dari sudut diberikan jagaan kepada anggota tubuh kita. Diberikan jagaan kepada anggota tubuh. Saya nak minta izin sebentar hadirin dan hadirat para penonton untuk saya minum sekejap. Kerana saya telah bercakap selama hampir 1 jam. Pagi tadi ada kuliah subuh. Bagi saya nak berhenti seketika.
Okey, baik hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Selain daripada Allah menjaga kita, dalam erti kata Allah membantu kita semasa kita sulit dan susah. Ada disebutkan oleh para ulama bahawasanya cara Allah menjaga kita ini adalah dengan cara Allah menjaga anggota tubuh kita daripada kerosakan dan sakit. Daripada kerosakan dan sakit. Dalam erti kata Allah bagi pandangan matanya tengok sihat sahaja. Dalam erti kata pendengarannya baik sahaja. Dalam erti kata banyak anggota tubuhnya yang masih sihat. Dan inilah yang para ulama kongsikan termasuk dalam jagaan dan pemeliharaan Allah kepada anggota tubuh kita ini. Kita ambil contoh, ada seorang ulama yang bernama Al-Imamul Qadhi Abu Syuja'. Al-Qadhi Abu Syuja'. Siapa sahaja yang mempelajari fiqh dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia pasti akan mengenali siapakah dianya Abu Syuja'. Kerana Abu Syuja' ni adalah penulis kepada kitab asas fiqh yang masyhur itu, iaitu Matnul Ghayati wat Taqrib. Matnul Ghayah wat Taqrib. Ataupun masyhur dengan namanya yang lain, Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja'. Dan ini adalah kitab asas fiqh mazhab Imam Syafi'i. Cuma yang saya nak ceritakan adalah bagaimanakah Abu Syuja' ni, para ulama kita mengatakan bahawasanya beliau lahir pada tahun 433 Hijrah. 433 Hijrah. Dan disebutkan bahawasanya beliau wafat pada tahun 593 Hijrah. 593 Hijrah. Dan perkara ini adalah perkara yang masyhur dibahaskan oleh para ulama. Masyhur dibahaskan oleh para ulama. 433, 593. Jadi cuba tuan-tuan tolak dan congak 593 tolak 433. Berapa? Maka jawapannya 3 tolak 3, 0, 9 tolak 3, 6, 5 tolak 4, 1. Jadi ada 160 tahun jangka hayat, usia dan umur Al-Imam Abu Syuja'. 160 tahun. Ketika dia telah melepasi dan melangkaui umur 100 tahun, orang bertanya kepada dia. Anak-anak murid dia bertanya kepada dia. Dan mereka bertanya dengan pertanyaan takjub dan pertanyaan kagum. Bagaimanakah Al-Qadhi Abu Syuja' usianya telah melepasi 100 tahun tetapi pendengarannya masih elok, penglihatannya masih baik, anggota tubuhnya masih baik, tenaganya masih kuat. Lalu orang tertanya-tanya, apakah rahsianya? Lalu Abu Syuja' dia mengatakan, aku menjaga seluruh anggota tubuhku ini semasa aku muda daripada bermaksiat kepada Allah, maka Allah pun menjaga seluruh anggota tubuhku ini daripada kerosakan semasa aku tua. Allahu Akbar. Jadi semasa dia kata usia dia usia yang muda, dia tak guna mata dia untuk tengok maksiat. Dia tak guna telinga dia, lidah dia, tangan dia, kaki dia untuk melakukan maksiat. Jadi Allah jaga. Itu makna jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jadi sebab itu kita ni kalau boleh, kenapa kita nak jaga mata kita ni? Sebab untuk menjadikan ianya adalah dijaga oleh Allah. Tapi saya kena juga sebut kerana manusia ni kadang-kadang dia suka buat-buat tak faham. Saya kena juga sebut. Janganlah kita kata bahawasanya orang yang rabun, orang yang tak berapa dengar sebagai orang banyak dosa pula. Tak melazimi benda tu. Kita hanya sebut kalau orang tu menjaga hak Allah pada mata dia, pada telinga dia, pada lidah dia, pada tangan dia, pada kakinya,
kalau dia tak melakukan maksiat dan menggunakan anggota untuk melakukan ibadat dan taat, maka Allah akan jaga. Itu je yang kita kata. Kita tak kata pula, oh kalau orang yang rabun je banyak dosa dia. Bukan. Jangan kata begitu. Jadi kita kata antara kelebihan menjaga ketaatan kepada Allah menerusi anggota badan adalah Allah akan pelihara, Allah akan jaga daripada kerosakan dan sakit. Baik. Kemudian selain daripada itu, yang ketiganya Allah menjaga dalam erti kata Allah menjaga orang-orang yang menjaga hak Allah ni hatta bukan semata dirinya, tetapi Allah akan menjaga juga zuriat-zuriatnya selepas kewafatan dirinya. Selepas kewafatan dirinya. Contoh, kalau kita nak Allah jaga zuriat kita selepas kita mati, kita kena usahakan diri kita menjadi orang-orang soleh terlebih dahulu. Punyalah berkatnya orang soleh ni, Allahu Akbar, bahawasanya Allah Ta'ala ni bukan semata jaga diri dia semasa hayat dia, tapi juga Allah juga menjaga anak-anak dia selepas dia mati. Selepas dia mati pun Allah jaga zuriat dia. Disebabkan apa? Disebabkan kesalehan dia. Disebabkan kesalehan dia. Jadi kita katakan dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Kan kita biasa dengar tentang ayat berkenaan dengan peristiwa Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khadir alaihi salam. Berlakulah pertemuan, berlakulah dialog dan seumpamanya. Cuma pada bahagian yang ketiga tu, iaitu fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Mereka berdua, iaitu Nabi Musa dan Nabi Khadir, mereka berdua berjalan hatta idza ataya ahla qaryah, sehingga mereka pergi berjumpa dengan penduduk suatu kaum ini, penduduk sesebuah kampung ini. Istat'ama, mereka berdua minta makan, dalam arti kata minta untuk menjadi tetamu. Kalau jadi tetamu kan biasa akan diraih dengan makan, dengan minum, dengan tempat tinggal. Lalu penduduk kampung tu apa yang mereka buat bila Nabi Musa dan Nabi Khadir ni minta nak jadi tetamu, minta makan, fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka enggan, mereka tidak mahu menjadikan Nabi berdua ini sebagai tetamu. Kemudian apa yang berlaku? Fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqama. Dan Nabi Musa, Nabi Khadir menemui fiha tu fi qaryah tadi, di kampung itu, jidaran. Jidar ni tembok rumah, dinding. Yuridu ayyan qad, hampir-hampir nak jatuh dah, sengit. Fa'aqamah, lalu Nabi Khadir alaihi salam menegakkan dinding yang sengit itu. Lalu kata Nabi Musa kepada Nabi Khadir apabila dia melihat perbuatan tersebut, dia kata, qala law syi'ta lattakhasta alaihi ajra. Kalau kau mahu, kau mampu atau kau boleh minta upah kepada penduduk kampung tu disebabkan perbuatan awak yang membantu mereka ini. Lalu kata Nabi Khadir alaihi salam, hadza firaku baini wa bainik, ini adalah perpisahan antaraku dan kamu wahai Musa. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan menceritakan semua benda yang kamu tak sabar tadi, nak tahu sangat tadi. Lalu Nabi Khadir pun dia memberikan justifikasi kepada setiap perbuatan yang dia telah lakukan
apabila dia memecahkan sampan, apabila dia membunuh seorang budak, dan apabila dia mengangkat dan menegakkan tembok yang hampir jatuh itu. Maka pada part yang ketiga tu, Nabi Musa ataupun Nabi Khadir alaihi salam, beliau berkata, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma salih. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Yang membawa maksud, wa ammal jidar, adapun dinding ataupun tembok itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, ia adalah milik dua budak muda anak yatim yang berada di kota pada waktu itu. Yang berada di sebuah kota pada waktu itu. Jadi bila dikatakan dua anak yatim ini, maknanya bapa mereka telah mati. Kerana anak yatim adalah anak yang kematian bapa. Anak yang kematian bapa. Dan satu lagi ciri anak yatim yang para ulama kata adalah anak yang kematian bapa dan tidak mencapai usia baligh, belum baligh lagi. Dan kata Nabi Khadir alaihi salam, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah rumah tu ataupun di bawah jidar tu ada harta milik anak-anak yatim ni, peninggalan bapa mereka dahulu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kemudian Allah kata wa kana abuhuma salihah. Dan bapa mereka dahulu, semasa hayatnya di dunia, bapa mereka adalah seorang lelaki yang saleh. Seorang lelaki yang saleh. Dan istilah saleh adalah istilah paling menyeluruh, paling lengkap, paling sempurna nak menceritakan kebaikan seseorang. Maknanya bila kita kata Allah, si fulan ni soleh sungguh, maknanya dia adalah sebaik-baik manusia. Boleh jadi paling banyak baca Quran, paling banyak salat sunat, paling banyak puasa, sedekah. Itulah orang soleh. Sebab itu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila kita tengok peristiwa Nabi naik kepada setiap langit, daripada langit pertama, kedua, tiga sampai kepada langit yang ketujuh, di setiap langit tersebut, kesemua para Nabi yang Rasulullah bertemu dengan mereka mensifatkan Nabi sebagai salih. Marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Selamat datang kepada saudara kami yang salih, kepada Nabi yang salih. Dan Nabi Ibrahim serta Nabi Adam mengatakan kepada Rasulullah pada langit pertama, pada langit ketujuh, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang kepada anak lelakiku yang salih dan juga kepada Nabi yang salih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disifatkan sebagai seorang yang salih. Jadi salih ni adalah satu sifat yang menyeluruh, yang lengkap berkenaan kebaikan yang ada pada diri seseorang. Jadi Quran kata bapa kepada dua budak yatim ni, wa kana abuhuma salihah. Bapa mereka dahulu semasa hayatnya salih. Jadi kita cuba tadabbur, cuba kita renung dan teliti. Bahawasanya Allah menyelamatkan harta anak-anak yatim ni menerusi perantaraan perbuatan Nabi Khadir disebabkan kesalehan bapaknya semasa hayatnya. Jadi maknanya dia saleh, Allah jaga zuriat dia. Kalau kita nak Allah jaga zuriat kita selepas kita mati, esok kita kena menjadikan diri kita ni bapa yang saleh, mak yang saleh. Allah jaga zuriat kita. Allah jaga zuriat kita. Kemudian Nabi Khadir kata, arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik.
Dan Tuhan kamu, dia nak supaya budak-budak berdua ni mereka mencapai usia baligh, kemudian nanti mereka akan keluarkan sendiri harta tersebut sebagai tanda rahmat, kasih dan sayang Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi itulah yang menunjukkan bahawasanya dengan perbuatan kita menjaga hak Allah, menjaga tuntutan dan kewajipan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka Allah akan menjaga kita ini. Bukan semata Allah keluarkan kita daripada kesulitan, tapi Allah jaga anggota tubuh kita sehingga anggota tubuh kita sentiasa berada dalam kebaikan, insya-Allah. Dan yang ketiganya adalah Allah menjaga zuriat dan keturunan kita daripada segala mara bahaya, segala keburukan dan kesusahan dalam hidup. Jadi itulah serba sedikit perbahasan yang boleh saya kongsikan pada pagi ini, hadirin dan hadirat. Walaupun sebenarnya saya diminta untuk menyampaikan kuliah selama 1 jam setengah, tapi kita bermula pada 10.30 dan sekarang ini saya minta maaf, kita bermula pada pukul 10 tadi, tapi sekarang ni 11 suku dan kita telah pun satu suku majlis kita, dan saya rasa cukup sekadar itu dan memadai sekadar itu. Dan saya minta maaf kepada jawatan kuasa penganjur kerana 15 minit tu saya rasa saya dah saya ingin berehat seketika kerana telah lama bercakap dan saya rasa saya telah menepati apa yang saya ingin sampaikan secara keseluruhan berkaitan dengan tajuk ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah menjaga kamu. Dalam terjemahan yang paling mudah, jagalah hak Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, baik ketaatan yang hukumnya wajib ataupun yang sunat, serta jagalah hak Allah dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, baik dari sudut maksiat itu dilarang dengan hukum yang haram ataupun hukum yang makruh, dan kemudiannya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita ini, iaitu pertamanya dengan mengeluarkan kita daripada kesulitan dan kesusahan berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan satu lagi juga dalam surah yang sama, surah At-Talaq juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mempermudahkan segala urusannya. Dan yang keduanya, Allah akan menjaga anggota tubuh daripada maksiat. Dan saya dah ceritakan kisah Al-Imam Abu Syuja' tadi, dan kisah ini masyhur. Antara yang menukilkannya adalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jadi ada sumbernya, tuan boleh rujuk di situ. Dan yang ketiganya adalah kalau kita menjaga hak Allah ni, antara cara Allah menjaga kita adalah dengan menjaga zuriat kita juga. Allah menjaga zuriat kita disebabkan perbuatan kita yang menjaga hak Allah tersebut. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu. Kesimpulan pun telah kita capai. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.